Oh, terima kasih kepada Yam di atas persembahan slide tadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua Atomian. Luar biasa. Alhamdulillah tuan-tuan yang dihormati sekalian. Saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Azizi, berasal daripada Sungai Petani dan sekarang menetap di Merbuk. Mempunyai 2 orang cahaya mata dan seorang isteri. Masih bertugas sebagai seorang guru, insya-Allah, dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada petang ni ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Puan Askam. Kita ada nampak di sini Tuan Asyadi. Welcome Tuan Asyadi. Puan Farhana Fazil, Mila, okey, Puan Hafsyah kita selamat datang. Tuan Khairul kita ataupun Tuan Syam kita, tahniah kerana first matching pada hari ini dan menjadi seorang ejen di Atomy. Alhamdulillah, more matching lagi selepas ni. Kita ada Puan Miza daripada Kuantan. Alhamdulillah, terima kasih. Tuan Moon Hong Long, Hong Lee, ya. SM kita Peter Toyat, okay, daripada tak silap saya daripada Sarawak. Puan Ravi kita ada, saya nampak di sini Puan Saparina, Tuan KJ Chan. Okay, kita ada di sini Puan Azizah binti Abdul Saad. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zah yang sudi hadir pada petang ni. Okay, di kesempatan ni juga kita teruskan. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari senyum sedunia. Sebenarnya hari ini cukup istimewa bagi kita. Terutamanya warga Atomian. Sebenarnya sebab apa? Sebab bukan dari segi tarikh dia. Tarikh dia memang hari ni best kan. 2 bulan 2, 22 bulan 2 2022 kan. Tetapi sebenarnya ini adalah sebenarnya hari Selasa Atomian mendapat gaji hari ini. Kita sebulan 4 kali kita akan dapat untuk pembayaran komisen. Alhamdulillah, tahniah kepada semua yang dapat. Yang belum dapat, teruskan usaha anda, insya-Allah. Satu hari nanti pasti akan mendapat matching ya. Okey, hari senyum sedunia kita pada hari ini. Okey, 22 bulan 2 2022. Dan terima kasih, tak lupa juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Diamond Master kita, iaitu Mr. Chua ataupun Diamond Master kita aka Daddy Chua. Tanpa beliau siapalah saya tidak akan mengenali Atomy. Di sinilah titik tolak saya bermula apabila Daddy Chua memperkenalkan kepada saya dan seterusnya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Sharon Master iaitu Mr. Benz dan Sharon Master Chailin, dan seterusnya orang yang paling penting di Atomy ialah kita punya payung besar kita di tim Sinergi, tak lain tak bukan iaitu Sifu kita, Star Master iaitu Siti Chan. Okay, bagi tepukan yang paling gemuruh kepada Sifu kita, Siti Chan. Okay, dan juga kepada semua leader yang berada di tim Sinergi, khususnya kepada tim Awesome, Tuan SB kita dan semualah tim-tim Awesome, dan anda tuan-tuan dan hadirin semua yang hadir hari ini, anda memang insan terpilih yang hebat. Okey, setiap kejayaan memang memerlukan pengorbanan. Anda berkorban hari ini pada petang begini, anda sanggup untuk hadir di kelas kita. Anggaplah kelas kita ni sebagai salah satu daripada kelas ilmu, salah satu daripada taman-taman syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Dan sekarang ini kita seperti yang kita tahu, sekarang ni kita dilanda dengan wabak virus COVID iaitu Omicron yang mengganas sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena persiapkan diri kita, tingkatkan imun kekebalan diri kita, perlu makan banyak vitamin C, probiotik dan khususnya hemohim yang saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. Tingkatkan imuniti, kekebalan tubuh badan kita, dan juga kepada semua yang ada yang kawan-kawan kita, yang keluarga kita yang menghadapi COVID ataupun Omicron, kita doakan mereka supaya cepat sembuh, segera sembuh dan pulih seperti sedia kala dan dipermudahkan urusan. InsyaAllah kita doa bersama-sama lah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ni. Saya nampak di sini hampir 20 orang. Alhamdulillah, kita akan teruskan juga, tidak kisah walaupun 2 orang seorang pun kita akan teruskan kita punya perkongsian produk pada petang ini. Jadi saya akan teruskan produk star kita ataupun top number 1 di Atomy ialah Hemohim. Ini adalah star produk kita, Hemohim.
Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Hemohim. Okey, hemohim nampak? Hemohim ni, okey tuan-tuan. Dia adalah merupakan satu bukan ubat tapi ada satu suplemen untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh badan kita. Jadi kita perlu ada setiap orang tambah-tambah di musim-musim COVID ni untuk meningkatkan imun kita. Jadi di sini kita lihat di sini ya, dia ada kotak yang besar yang warna putih ni, dia ada warna orange di sini, nampak tak? Dua warna saja. Dalam satu kotak besar ni kita ada 10 kotak kecil. Dia ada macam ni. Yang tuan-tuan baru yang belum menggunakan Hemohim, nampak tak? Okey, dia ada satu kotak kecil begini. Satu kotak kecil ni. Kenapa Atomy dia membuat kotak-kotak kecil ni? Di dalam kotak ni ada 10 kotak kecil. Sebenarnya Atomy dia nak memudahkan kita supaya untuk kita punya Atomy lebih kepada perkongsian. Bila perkongsian, sebab tu Atomy banyak dia menggunakan sachet-sachet yang berbentuk kecil untuk kita berkongsi kepada jiran rakan kita lah, untuk mereka menggunakannya. Kalau satu kotak kecil ni kita beri kepada untuk sampel ialah sebanyak RM39 saja tuan-tuan dan puan. Okey, kalau satu kotak yang besar ni harga dia RM390, tahan selama 2 bulan, iaitu maksud dia ada 60 sachet. 60 sachet ni bermaksud tahan 2 bulan kalau kita ambil satu hari satu sachet. Dan kita lihat di sini, bentuk dia seperti inilah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dia berbentuk cecair. Dia bila kita minum dia, nak minum dia kita koyak saja, koyak kiri dan kanan dan kita minum. Dia berbentuk cecair. Dan kita minum dia masuk dalam badan kita lah. InsyaAllah. Itu dia sedikit tentang produk. Kita ceritakan. Okay, dan jangan risau tuan-tuan dan puan sebab produk kita memang mendapat pengiktirafan. Nampak tak tuan-tuan? Dia ada halal lah, halal Korea. Kita tak kisahlah, memang halal. Dan kita tengok di sini, nampak tak di sini? Okey, di sini dia ada date dia. Okay. Tuan-tuan jangan silap tuan-tuan dan puan sebab tarikh luput dia ni di Korea dia terbalik tuan-tuan dan puan. Ada yang bagi hari tu dia pulangkan semula, dia takut expired. Sebenarnya tarikh itu adalah di belakang. Tahun di hadapan, contoh ini 12 bulan 7 2023. Nampak tak? 23 di hadapan, tengah dia bulan 7 dan 12 di depan. Kena pastikan maklumkan kepada orang yang tuan-tuan berikan Hemohim ni supaya mereka tidak keliru lah dengan expired date ni. Ini penting tuan-tuan dan puan. Mereka risau mungkin expired kan. Sebenarnya tarikh itu di tahun di belakang. Itu adalah normal lah. Cara bagaimana expired date dilihat di produk-produk Korea. Okey. Jadi ini adalah Hemohim dan tuan-tuan dan puan mesti tertanya-tanya kenapa Atomy dia mengeluarkan Hemohim ni. Jadi persoalannya kenapa dia mengeluarkan satu produk suplemen yang hebat nombor satu di dunia untuk mengeluarkan Hemohim ni. Sebenarnya kenapa Hemohim? Ada orang him kan, kenapa dia tak panggil Hemohe? Jadi di sini kita lihat ada signifikan dia lah. Perkataan Hemohim tu sendiri menggambarkan perkataan-perkataan tertentu lah. Okey, contoh hemo. Okey, hemo ni hemo ni adalah bermaksud hemoglobin. Hemoglobin di mana hemoglobin ni ialah kita tahu ialah sel darah merah kita. Bila sel darah merah kita dia akan membawa masuk oksigen, dia akan membawa daripada jantung, dia akan bergerak ke seluruh tubuh badan kita, hemoglobin ke seluruh tubuh badan kita, dia akan membakar segala makanan, zat-zat makanan nutrien yang kita makan tu akan dibakar dan dihancurkan dan menjadi tenaga. Sebab tu kita perlu ada hemoglobin ni. Hemoglobin ni ialah oksigen sel darah merah kita yang akan turun ke setiap tubuh badan kita dan dia akan bakar. Bila ada pembakaran berlaku di situlah sebab tu kita ada tenaga. Kalau contoh hemoglobin kita rendah, apa akan jadi? Dia tak sampai ke bahagian bawah kaki kita contohnya kan. Jadi tenaga tidak akan sampai ke bahagian kaki. Okey, manakala H ni adalah him ni kan. H hematopoiesis. Perkataan dia canggih sikit. Hematopoiesis ni bermaksud pembentukan sel-sel darah baru. Okey. Lagi banyak sel-sel darah baru, kita punya pengeluaran sel darah baru sebenarnya dalam badan manusia ni, dia boleh menghasilkan 1 trilion sel darah baru. Tapi bila kita ambil Hemohim, lagi perkembangan pesat pengaktifan sel darah baru tu. Sebab apa? Bila sel darah baru bertambah, lagi banyak sel darah baru bermaksud darah kita akan membawa oksigen. Lagi banyak oksigen, lagi fresh lah kita punya darah kita. Bila darah kita fresh,
dia akan membawa ke semua tubuh badan kita, dia akan membakar nutrien. Lagi banyak nutrien, lagi banyak tenaga. Sebab tu hematopoiesis ni penting. Herba ni dapat memberikan hematopoiesis yang cukup kuatlah dalam tubuh badan kita. I ni ialah singkatan immunity, iaitu sistem kekebalan tubuh badan kita, iaitu melindungi badan kita daripada serangan penyakit-penyakit daripada luar. Dan M ni adalah modulation, iaitu penyelarasan, perseimbangan. Kalau imun kita rendah, hemohim dia akan naikkan imun kita ke paras yang sesuai lah. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, ke paras yang stabil. Dan orang yang ada autoimmune, iaitu dia punya imun terlebih tinggi, macam pesakit SLE, dia boleh selaraskan tahap yang stabil lah. Terlalu tinggi pun tak bagus, terlalu rendah pun tak bagus. Jadi dia akan modulate lah. Bila dia modulate, dia akan kawal seimbangkan kita punya darah dalam tubuh badan kita. Dia berkaitan dengan darah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini bahasa Korea, itu adalah sebenarnya hemohim. Tuan-tuan boleh jelas tak, tuan-tuan dan puan? Kalau jelas, tolong type 111. 111, tuan-tuan dan puan. Okey, setakat ni tentang kenapa dipanggil hemohim. Baik, thank you Yam. Okey, Tuan Sapawi, alhamdulillah, terima kasih. 111. Okey, seterusnya, are you ready, tuan-tuan dan puan? Untuk next, kita type 222. Kita nak berkongsi. Okey, ini saya terangkan sebuah ringkas apa itu maksud dia kan. Dia sebenarnya him ni dalam perkataan Korea ni adalah, alhamdulillah, terima kasih feedback Tuan Ashraf. Him ni dalam bahasa Korea dia ada termination dia, iaitu kuat, kekuatan, strength. Bukan saja-saja nama him ni, bukan lelaki. Him ni kekuatan dari segi apa? Kekebalan tubuh badan kita untuk melawan segala penyakit yang datang daripada luar maupun dalaman. Itulah him, kekuatan sebenarnya. Jadi maksud dia kalau panggil orang him tu adalah kuat lah. Itu bahasa Korea, tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Dari mana munculnya hemohim ni? Saya akan ceritakan tentang sejarah lah, perjalanan hemohim, bagaimana dia boleh sampai ke tangan kita. Kenapa perkembangan dia begitu pesat dan cukup hebat lah. Dan dia punya sel berbilion, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita nak cakap tinggi, tetapi ada statistik dia. Nanti Yam akan tunjukkan lah statistik bagaimana sel hemohim ni meningkat di seluruh dunia. Yang negara yang dia masuki lah, 22 buah negara kan. Okey. Dan di sini tuan-tuan dapat lihat kita masih cerita lagi tentang hemohim. Baik, nampak tak? Ini adalah herba-herba yang terpilih untuk memberikan imun kekebalan tubuh badan kita untuk melawan sel kanser lah sebenarnya. Okey, yang tengah ni macam daun brokoli ni, ingat tuan-tuan, dia warna purple sebenarnya, tuan-tuan, tapi dalam ni dia warna hitam lah. Sebab Atomy buat kebanyakan warna putih dan 2 color saja, sebab nak menjimatkan kos. Tuan-tuan dapat lihat lah, produk Atomy banyak warna putih kan. Sebab semua ni memainkan kos. Kalau satu color ni adalah, kalau cetak 2 juta, bayangkan tuan-tuan, kena bayar banyak mana kan. So warna purple ni sebenarnya adalah alba radik, atau bukan alba betul, alba radik, donggui, dan seterusnya Anglica radik. Di sini adalah rhizome, di sini alba radik, maafkan tuan-tuan, ni alba radik, dan ini adalah Anglica radik. Anglica radik ni dipanggil donggui. Donggui ni sebab apa, nanti saya akan terangkan satu persatu lah. Okey, baik. Itu adalah tiga jenis herba yang digunakan oleh Atomy. Baik, kita akan ceritakan one by one, satu persatu. Jadi terima kasih yang bagi feedback 222 tadi, sesuai dengan tarikh hari ini. Okey. Okey, sejarah dia bagaimana bermula hemohim ni sebenarnya apabila 1,300 orang saintis. Saintis ni di mana? Dan 4,000 orang penyelidik, saintis-saintis yang hebat waktu tu tengah bekerja di KAIRI, tuan-tuan dan puan. KAIRI ni adalah Korean Atomic Energy Research Institute, iaitu pusat penyelidikan tenaga atom Korea. Dia sebenarnya KAIRI ni nombor 2 terbesar selepas NASA, nombor 2 di dunia lah, tuan-tuan dan puan. Bila fungsi dia macam NASA, sebenarnya apa tugas KAIRI ni? KAIRI ni sebenarnya dia membekalkan makanan-makanan kepada astronot, kepada angkasawan sebenarnya. Sebab tu Atomy dia memudahkan kita, dia bagi dalam bentuk sachet kan. Semua sachet koyak minum, tak perlu air kan. Itu hebatnya sebab dia bagi kepada angkasawan. Angkasawan ni yang memudahkan dia lah bila berada di angkasa kan. Itu sebab KAIRI itu dia menggunakan teknologi yang hebat lah. Okey,
apabila di KAIRI, mereka banyak menggunakan tenaga nuklear, tuan-tuan dan puan. Bukan untuk membuat bom saja, tapi untuk teknologi makanan. Jadi banyak menggunakan sinaran gamma, tuan-tuan. Sinaran radiasi, sinaran gamma. Apabila berlaku proses sinaran-sinaran yang berlaku dalam ni, ia melibatkan pekerja-pekerja yang berada dalam itu, iaitu saintis dan penyelidik tadi lah. Okey, mereka yang bekerja dalam itu ramai 10 daripada 10 orang tu, 3 orang yang disahkan menghidapi kanser sebenarnya sebab terdedah kepada radiasi tadilah. Okey, bila mereka kena radiasi ni menyebabkan imun mereka jatuh. Bila imun jatuh, apa yang akan hentam? Maksud dia sel-sel kanser akan mula bangun lah. Sel kanser bangun dan mereka akhirnya ramai yang meninggal dunia disebabkan kerana radiasi daripada dalam teknologi di KAIRI tadi. Okey. Seterusnya, apabila mereka berasakan ramai yang meninggal dunia, 10 tu 3 orang akan meninggal dunia, apa jadi? Kalau kita pun kita tak sanggup nak bekerja dalam KAIRI kan. Jadi mereka memohon daripada kerajaan Korea supaya apa? Kalau bagi insurer pun tak akan selesai masalah. Mereka akan meninggal dunia juga. Mereka meminta kerajaan Korea untuk memberi satu perlindungan lah. Apa perlindungan dia? Mereka nak minta kerajaan Korea supaya membuat satu suplemen lah. Okey, suplemen untuk membantu melindungi mereka daripada kanser tadi. Sebenarnya ini adalah untuk kanser. Bukan penyakit-penyakit lain, tuan-tuan dan puan. Dikhususkan untuk orang yang bekerja dalam KAIRI saja. Okey. Akibat daripada tu, mereka mogok, mereka tak puas hati, mereka tak nak bekerja. Akhirnya kerajaan Korea waktu tu, mereka mendengar rintihan daripada pekerja-pekerja di dalam KAIRI tadi. Kerajaan Korea akhirnya menyerahkan, dia memberi geran sebanyak 5 juta US dollar, tuan-tuan dan puan. Sebabnya ini adalah projek kerajaan Korea. Jadi jangan risau, ni bukan produk belakang rumah ke, timbang kilo, bukan. Ini kerajaan Korea punya projek. Jadi bila 5 juta US dollar geran diberikan kepada penyelidik itu untuk membuat suplemen, bayangkan 20 juta kalau duit kita lah, duit Malaysia sebanyak 20 juta lebih. Tapi kerajaan Korea telah memberi syarat. Apa syaratnya? Kerajaan Korea memberikan projek ni mesti disiapkan dalam masa 10 tahun. Sekiranya lebih daripada 10 tahun, kerajaan Korea akan menarik balik geran yang diberikan tadi. Okey. Yang kedua syarat dia adalah mesti wajib menggunakan hanya sumber-sumber alam semula jadi saja. Maksud dia herba-herba semula jadilah. Dia tak nak ada sebarang steroid ataupun apa-apa yang berkaitan dengan ubat-ubatan. Itu adalah syarat-syarat yang diberikan oleh kerajaan Korea ya. Okey, apabila diberikan geran tu, maka mereka melantiklah tak silap saya 15 orang ataupun 19 orang yang ada PhD, tuan-tuan dan puan. Bukan calang-calang orang yang bekerja dalam ni, yang ada PhD. Okey. Mereka bekerja dalam tu 15 orang termasuk 30 orang penyelidik ni. Mereka mengkajilah apa yang mereka kaji. Mereka membuat R&D tentang semua segala herba-herba yang ada di dunia waktu tu. Lebih ribu-ribu, bukan 1000, beribu-ribu. Mereka telah test untuk mendapatkan untuk bagaimana nak menurunkan sel kanser tu dan mematikan sel kanser tu lah. Mereka buat analisis lah, research setiap hari di makmal lah, lab mereka. Nanti saya akan tunjukkan lah selepas ni. Akhirnya, bayangkan tuan-tuan dan puan, bukan 8 bulan, bukan 8 bulan, tetapi 8 tahun barulah mereka menjumpai 3 jenis herba yang saya bagi tahu tadi. 3 jenis herba tu barulah hemohim ditemui. 8 tahun tuan-tuan, research beribu-ribu herba. Maka apabila 8 tahun ke-8 mereka menjumpai, apa yang mereka buat ialah mereka terus test. Yang pertama, mereka bukan jual kepada orang luar lah. Mereka test dulu orang yang berada di dalam KAIRI, pekerja-pekerja tadilah. Mereka berikan hemohim dan akhirnya bukan setakat haiwan tikus saja, tetapi test kepada human lah, manusia. Akhirnya orang pekerja di dalam KAIRI tu, saintis tu, semua yang kena kanser tu sembuh daripada kanser akibat mereka makan hemohim tadi. Okey. Malah selain daripada pekerja-pekerja di dalam KAIRI tadi, mereka juga dengan beraninya mereka telah memberi uji kaji kepada siapa? Kepada Hospital Kanser National Korea. Bayangkan dia berikan hemohim kepada pesakit-pesakit kanser, dan alhamdulillah result dia memang pesakit kanser di Korea waktu tu memang semua
positif lah, maksud dia semua sembuh daripada kanser, menghidapi kanser. Itu dia punya kejayaan mereka lah sebanyak 8 tahun. Jadi kita nak bincangkan apakah kandungan di dalam hemohim tu tadi. Boleh tak tuan-tuan dan puan, kalau boleh tolong type 777 untuk kita teruskan. Kita nak dengar respon, masih dengar ke atau ada yang tertidur? Harap bermimpi-mimpi indah lah. Waktu-waktu petang begini kita faham tuan-tuan dan puan. Tapi kalau tuan-tuan terus, terima kasih Askam, Tuan Sapawi masih mendengar. Okey, sejarah-sejarah ni, cerita sejarah ni waktu petang memang cukup sesuai. Dibuai mimpi yang indah ni. Okey. Okey, terima kasih yang masih mendengar Puan Syakila. Ramai yang mendengar respon ni, saya nak dengar respon. Okey. Daripada 3 jenis herba tadi yang saya sebutkan tadi, Puan Nuni pun dengar. Okey, terima kasih. 7,000 lebih 1,000 tadi, 3 saja yang ditemui tuan-tuan dan puan. 3 ni paling hebatlah. Okey. 3 ni yang saja boleh meningkatkan imun tubuh badan saintis-saintis tadi, penyidik tadi untuk melawan kanser lah. Sebab tu dia gunakan 3 herba tu. Jadi yang pertama yang saya sebutkan tadi, Angelica Radic ataupun dalam bahasa istilah mereka adalah Dongui. Dongui ni sebenarnya dia di dalam tu, dalam yang saya tunjuk tadi tu lah. Dongui tu yang mana? Dongui ni yang tengah ni ataupun Angelica Radic ni, dia sebenarnya ada logam yang berat dalam tu. Memang manusia tak sesuai untuk makan. Sebab dia ada logam. Logam ni boleh merosakkan hati. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia macam jadi bila kita makan dia jadi racun sebenarnya. Okey, macam mana teknologi Kyrie ni memisahkan logam berat tu kira hebat kepakaran saintis-saintis yang ada dalam Kyrie ni lah. Okey, dan rhizome yang saya tunjuk tu yang kecil tu, daun kecil tu kan. Daun kecil tu, rhizome ni yang kedua. Yang ketiga adalah Alba Radic dan adalah panggilan saintifik nama tu, apa yang saya cakap di sini adalah yang senang ingatlah. Okey. Jadi apabila gabungan ketiga-tiga herba ni sebenarnya, kalau kita lihat, kalau Angelica Radic bertemu dicantumkan dengan Alba Radic, dia okey. Okey, itu adalah kajian yang mereka lakukan selama 8 tahun. Tetapi apabila digabungkan dengan rhizome, apa kan jadi? Rhizome ni macam dia punya akar di bawah tu lah. Dia macam rhizome tu macam apa? Keladi bawah tu kan, umbisi tu. Okey, bila digabungkan dia akan menjadi racun. Sebabnya tuan-tuan dan puan, kalau silap kita makan jadi boleh mati tuan-tuan dan puan. Tetapi dengan kepakaran Kyrie ni, dia ada teknologi nano yang super hebat. Super hebat ni dia memisahkan logam berat yang ada dalam setiap herba tadi tu, dia pisahkan teknologi paling super halus lah, yang kita tak nampak oleh mata kasar lah. Mikroskop tu lagi halus, lagi kecil lah. Apabila mereka masuk dalam lab makmal, mereka temui memang yang logam berat tadi berjaya dipisahkan. Bila berjaya dipisahkan, dia tulis dekat situ NF lah, not found. Bila not found ni bermaksud tidak ada logam yang berat dan itulah yang tak membahayakan tu. Selepas ni ada yang Hong Kong beritahu kan ada masalah kan, tetapi sebenarnya tidak. Kyrie dah buat analisis, memang tak akan membahayakan sebab dia dah buang lah sampai not found. Itu kehebatan dia. Kalau tidak, sebab kalau kita lihat negara China semua memang dah ada lah. Sebenarnya herba ni memang mereka temui, tapi mereka tak berjaya nak mencantumkan ketiga-tiga ni. Kalau 2 saja tak cukup untuk melawan sel kanser. Tetapi disebabkan kepakaran mereka ni dengan 15 orang ada PhD kan, itu yang hebat. Okey, bukan sampai sekarang pun kita lihat semua produk Atomy memang tak boleh challenge lah. Sebab apa? Bukan saya nak action apa, tetapi disebabkan itu kita lihat produk kita, kalau produk yang di luar sana memang dia tak ada absolute kan. Tetapi Atomy ada absolute. Itu maksud dia super quality. Absolute quality tu maksud dia. Sebab kalau kita analisis macam tongkat Ali pun, kepakaran mereka kita tak tahu jangka masa lama mana mereka setiap dalam herba sebenarnya dia ada norm tau, norm. Norm tu dia ada natural accurate, ada radioactive material. Norm tu bila terlalu banyak norm, dia satu hari dia akan muncul. Itu yang bahaya tu. So kita tak tahu kandungan dia, tapi kepakaran Kyrie dia memisahkan semua norm tu. Dia membuang norm tu, maksudnya dia akan selamat sampai bila-bila. Itu kehebatan kepakaran Kyrie kita lah. Dan apabila 15 orang PhD ni menganalisis hemohim ni dengan hebatnya, maka kerajaan waktu tu
telah mendapat pengiktirafan daripada US FDA lah, Food Drug Administration, merupakan suplemen yang food yang bernilai nombor 1 di dunia. Tuan-tuan dan puan, betul kita dapat merasai hemohim sebenarnya. Sebabnya dia dipatenkan bukan setakat di Korea saja, di US, di UK, Perancis, negara-negara hebat di dunia lah, Jerman, Itali, dan termasuk Jepun lah, Japan. Dan apabila orang nak melihat jurnal-jurnal yang mereka buat ni di PubMed, Public Medical, okey, orang yang nak membuat tesis tentang kedoktoran, mereka mesti melihat Public Medical. Jadi kita punya analisis semua berada di dalam jurnal tu. Jurnal tu ada 18 di library US. Maksud dia macam satu library online lah. Library online ni doktor-doktor mesti nak kena refer kepada Public Medical. Okey, yang boleh tunjukkan tak Public Medical kita punya website Public Medical tu, bila kita type perkataan hemohim, dia akan keluar segala saintifik tentang bagaimana kajian yang terperinci glyceradik apa kesan dia punya rezon apa kesan dia, dan albaradik apa kesan dia. Semua itu memang terperinci daripada sejarah penciptaan dia lah. Sebenarnya hemohim dah digazetkan dulu, bukan tiba-tiba atomi ada hemohim, tak. Di Korea memang mereka telah analisis daripada tahun 80-an lagi, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dapat lihat di situlah Public Medical Government, tuan-tuan type di situ, dia akan keluar segala scientific journal-journal yang ada di situlah. Dalam journal-journal ni lah signifikan kepada kesejahteraan manusia. Bila orang makan hemohim ni, memang dia akan jadi sistem kekebalan tubuh badan dia akan meningkat lah. Seperti tuan-tuan lihat, kalau Anglika gigas ni ataupun Anglika radik ni yang ada donggui tadi tu, yang ada logam berat tu dipisahkan tu, orang yang dalam kajian kita tekan dekat situ, orang yang ada masalah segugut, masalah haid tak teratur, orang yang ada masalah darah terlalu tinggi, selalu kena stroke, orang ada masalah anemia, kurang darah, lagi yang berkaitan dengan sendi-sendi, sakit sendi, berkaitan dengan kulit. Kalau siapa yang ada masalah kulit, Anglika gigas ni, Anglika radik ni hebat sebab dia orang yang ada anxiety, kurang keyakinan diri, ada kemurungan, stres kan. Stres terlalu tinggi, dia memang perlukan sangat hemohim ni. Dan orang yang selalu krem, cepat krem tu kita kena ambil ni sebab meningkatkan kita punya imun. Dan orang kalau yang kurang subur, untuk mendapat anak, ada testimoni untuk orang yang kurang subur, dia akan meningkatkan kesuburan badan kita. Itu tentang Anglika radik sahaja. Banyak analisis dia kita dapat lihat di sini lah. Okey. Okey, setakat tu yang saya terangkan kehebatan dia punya herba-herba di dalam dia. Boleh saya teruskan lagi? Tolong type 888. Okey, untuk kita teruskan lagi perkongsian pada petang ni. Oh, masih ada orang, alhamdulillah. Puan Miza Ashraf. Kita nantikan di hujung rancangan ni sebab kita ada testimoni yang cukup hebat lah. Tuan-tuan jangan beredar dulu sebab kita ada Puan Hasilah, terima kasih bagi feedback. Yang ramai yang bagi feedback, terima kasih. Okey, bagaimana kita punya CEO ni, apa kaitan dengan CEO Atomi? Apa kaitan dengan hemohim kan? Kenapa dia memperkenalkan hemohim dalam website Atomi waktu tu? Okey, CEO kita Mr. Pak Hanggi ni, sebabnya bagaimana dia mengenali Atomi ni, sebabnya kita punya CEO kita ni sebenarnya dia ni menghidapi, tahu tak, kanser kolon tahap 4. Tahap 4 ni tunggu masa untuk meninggal dunia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Dia macam kain buruk lah, tunggu masa untuk ditanam saja. CEO kita tu yang tuan-tuan lihat tu kan, yang smart tu kan. Okey, dan dia ada juga tambah lagi dengan kencing manis tahap 4, tuan-tuan dan puan. Maksud dia ni tak boleh berjalan waktu tu sebab sebelum ni dia banyak buat bisnes online dan kebanyakan dia gagal. Okey, tu sebab tu kita jangan give up sebab kalau gagal dulu tak bermakna gagal seterusnya kan. Sampailah dia diisikan muflis, lebih kurang hampir muflis, bankrupt, dan sehingga kan dia hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, dia buat IM Korea apa dulu semua tu, sebenarnya itu adalah titik tolak untuk membangunkan online shopping mall lah. Okey, apabila Pak Hanggil waktu tu jatuh tersungkur lah, terduduk lah, waktu itu hanyalah isteri dan anak-anak dia sajalah. Waktu dia terjatuh tersungkur tu, isteri dia terpaksa membuat kerja bagi pihak dia lah sebab dia tak boleh nak bekerja kan. Dia berada di rumah waktu tu dan hampir disiarkan bankrupt. Apa jadi kepada dia? Isteri dia waktu tu pun sampai tak sanggup lah melihat keadaan dia tu, dan isteri yang sekarang yang dulu tu sampai nak menceraikan dia. Bayangkan Pak Hanggi memegang lutut isteri dia waktu tu. Bayangkan perasaan Pak Hanggi waktu tu sebab dia tak mampu nak memberikan
kewangan dan kemewahan kepada isteri dia lah, sampai isteri terpaksa bekerja semula kan. Itu adalah sebenarnya big why CEO Pak Anggil kita lah. Okey, apabila hampir diceraikan waktu tu, tapi sekarang masih tak cerai lagi. Tu persoalan dia, kenapa CEO wife isteri dia tak esok. Sebab CEO kita sekarang dah jadi billionaire lah. Dia dah hebat dah kan. Sampai sekarang isteri dia tak ceraikan dia lah. Tapi alhamdulillah isteri dia memberi peluang terakhir lah kepada CEO Pak Anggil. Okey, kebetulan waktu tu kawan CEO tu merupakan seorang saintis di dalam KAIRI tu. Dan Pak Hangil dia waktu tu dia tengok TV, dia lihat TV Korea waktu tu, memang nampaklah produk Hemohim waktu tu tengah ditunjukkan, saintis-saintis tengah membuat Hemohim. Jadi akibat daripada tu, kebetulan kawan dia dapat lihat keadaan Pak Hangil ni, dia pun recommend lah Hemohim kepada Pak Hangil. Okey, bila bagi kepada Pak Hangil, saya rasa tak silap 2 kotak besar ni dia bagi. Waktu tu cukup mahal harga dia lah tuan-tuan dan puan, memang tak mampu lah nak beli. Okey, tapi demi kehidupan Pak Hangil terpaksa mengambil juga, dan Pak Hangil menggunakan lebih kurang setahun ke 2 tahun, dan alhamdulillah dia bebas daripada kanser kolon dan kencing manis tahap 4 tadi. Hebat, bayangkan apabila dia sembuh daripada keadaan tu, bayangkan macam tak ada kaki dapat kaki lah. Maksud dia macam tu lah, dia boleh berdiri semula tu, hebat lah. Satu keajaiban lah bagi dia kan, kesan Hemohim tadi tu menyebabkan CEO ni yang tadi yang macam kain buruk tadi, dia bangun semula, dia rasa inilah satu turning point, dia nak share Hemohim ni bukan kepada Korea saja tapi satu dunia. Itu satu titik tolak lah kenapa dia nak bagi Hemohim kepada sampai ke Malaysia, kita dapat merasai lah. Kalau tidak, kalau tak ada CEO tu mungkin dia tak sampai sekarang kan. Okey. Tapi kebetulan waktu tu yang pemilik pengedar kepada Hemohim ni bukan Atomy. Atomy tak wujud lagi. Waktu tu tahun 90-an lah, maksud tu macam tu. Atomy dijual oleh American Incorporation. American Incorporation ni syarikat US, dia jadi pengedar. Waktu tu Yang boleh tunjuk tak Yam berapa yang jualan yang pertama American Incorporation? Okey. Sebenarnya American Incorporation dia menjual dengan harga yang cukup tinggi lah. Okey. Dia menjual 30 sachet saja tuan-tuan puan. Nampak tuan-tuan, boleh zoom sendiri lah. Tahun before 2006, tahun 2006 bayangkan KAIRI maksud tu KAIRI yang menjual di bawah American Incorporation. Bayangkan, nampak tak Hemogel kan? Dia tak nama Hemohim lagi. KAIRI tu 751 bong. Bayangkan tuan-tuan dan puan, darab dengan 4.3 lebih kurang kan. Hampir 3,000 lebih tuan-tuan dan puan, satu bong 30 secet. Kita ni ada 60 secet, RM390. Beza kan tuan-tuan dan puan kan. Tetapi orang yang menggunakannya hanya orang yang selain daripada pekerja di dalam KAIRI itu sendiri, memang dia utamakan KAIRI, tetapi orang-orang kaya sahaja yang mampu menggunakan. Bayangkan satu secet ni tuan-tuan dan puan, 100 lebih kurang RM110. Mampu tuan-tuan dan puan sekali minum 110. Kita minum sekarang ni baru RM6. Kalau RM6 lebih kan. Kalau dulu nak minum dia 100 lebih kurang RM106. Tuan-tuan mampu tak? Kau mampu. Memang tak mampu tuan-tuan. Hanya orang mampu, yang mampu itu adalah orang kaya. Orang kaya saja yang mampu menggunakan Hemohim. Okey, kerana dia tak pentingkan duit. Duit dia dah banyak. So dia menggunakan kekayaan dia lah. Sebab orang kaya kalau tak ada kesihatan tiada gunanya kan. So dia menggunakan kekayaan, dia membeli. Apabila membeli, syarikat pengedar tadi memang dia ambil untung gila-gila kan. Super gila lah. Langit dan bumi lah. Bila pengedar ambil untung terlalu tinggi, ini menyebabkan permintaan tinggi oleh orang kaya. Ini menyebabkan rakyat Korea sendiri waktu tu tak mampu nak beli Hemohim ni. Nak beli macam mana? Satu secet RM106, RM110. Mahal. Bila mahal, orang rakyat Korea pun manusia juga yang ada kanser, yang ada masalah lain kan. Tapi sebab itu kerajaan Korea nampak, sekarang ni company ni memang nak ambil untung. Jadi kerajaan Korea telah menarik balik hak penjualan daripada American Incorporation ni. Dia tarik balik kerana melanggar syarat. Dia ada perjanjian kan, term and condition tu, dia ada buat perjanjian, tapi mereka melanggar dengan menaikkan harga sewenang-wenangnya lah. Bila terlalu tinggi 100 lebih satu secet, bayangkan 3,000 lebih satu kotak kita guna. Maksud dia sekarang ni kita menggunakan satu kotak ni, kalau kita nak beli 6,000 lebih tuan-tuan dan puan. Okey, nampak tak? Bila kerajaan Korea menarik balik pada tahun 2006, kita nampak Atomy ditubuhkan 2009. Tuan-tuan dapat lihat kat situ 2006 kan.
Dia Atomy telah menurunkan harga sebanyak 92 US dollar. Bermaksud lebih kurang 300 lebih kan. Tetapi 2006 tu sebenarnya Atomy tak muncul, Atomy dah ada. Cuma dia macam toko yang besar saja, dia jual saja. Dia pengedar saja. Belum ada member lagi. Okey, waktu tu dia dah naikkan daripada 30. Bayangkan Pak Hanggi punya hati mulia ni, dia dah harga RM92, 92 US dollar. 390 kan. Dia naikkan 48 sachet, dia tambah lagi. Kemudian 2009, Atomy ditubuhkan dan di sinilah 2009 di mana member-member semua ni kita dah ada member. Sebelum ni tak ada member lagi. Sebab tu dia beri kejayaan kepada ahlinya. Atomy telah melancarkan dengan 54 sachet. Dia naikkan Pak Hanggi yang hati mulia ni, dia naikkan sehingga 54 sachet dan akhirnya dia 20 ml seperti biasa dan sampailah 2014 selang 5 tahun lepas tu dia naikkan menjadi 60 sachet sampai sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dia punya packaging lain kan, tuan-tuan nampak warna biru, warna merah kan. Tetapi kenapa Pak Hanggi buat begini? Sebenarnya untuk menjimatkan kos tuan-tuan dan puan-puan sebab lagi banyak color lagi mahal. Okey, tetapi dia masih maintain sampai sekarang 2022 tuan-tuan dan puan, harga yang sama juga, RM390. Tak ada naik 1 sen pun. Kita makan nasi kandar pun naik harga kan. Telur naik harga, semua naik harga kan. Walaupun ahli kita meningkat 30 juta lebih pun, dia masih harga yang sama tuan-tuan. Itu kehebatan Atomy tuan-tuan. Dia tak akan naikkan harga sebab dia mementingkan kejayaan kita sebagai pelanggan. Itu Pak Hanggi memang cukup hati yang mulia lah. Okey, lagi volume lagi tinggi, lagilah sale lagi meningkat. Sebenarnya kita akan tengok sale dia lah. Okey, baik. Okey, apa Yam, boleh tunjuk video tu Yam, bagaimana kilang mereka membuat hemohim tu. Harap okey, nak teruskan ke ataupun stop dah? Kalau teruskan kita type 999 tuan-tuan dan puan. Kita nak lihat tak video bagaimana kilang kita makan saja, kita kena tengoklah kilang kan, nak bukti yang real kan. Ini saya dapat daripada internet. Sebenarnya Tuan Syadi nak 99 banyak tu. Dia tak pernah tengok lagi kilang tempat diproses tu kan. Kita akan lihatlah. Okey Yam, tolong kongsikan video sedikit lah. Lebih kurang seminit lebih. Okey Yam. 초고령화 사회로 진입하면서 건강에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이에 발맞춰서 건강기능식품 시장 규모도 가파르게 증가하면서 지난해 매출액 기준으로 2조 2천억 시장으로 성장했습니다. 홍삼이나 비타민 같은 전통적 건강기능식품뿐만 아니라 해모임 등 개별 인정형 기능성 제품을 찾는 소비자도 늘었습니다. 유찬 기자가 보도합니다. 연구원들이 직접 산지에서 들여온 당귀, 청궁 등 약재 추출 작업을 진행하고 있습니다. 개별 인정형 원료 최초로 면역 개선 기능을 인정받은 제품 해모임을 만들기 위한 작업입니다. 해모임의 주 기능성 원료인 당귀 등 복합 추출물은 주로 세균이나 박테리아 같은 외부 인자에 대응할 수 있는 생리활성 물질을 우리 면역세포가 좀 더 활성을 올릴 수 있도록 도와주는 역할을 하고, 단일 제품으로는 드물게 현재 5년 연속 1000억대 매출을 기록하고 있습니다. 이 같은 추세라면 내년에는 연매출 2천억 원을 돌파하며 누적 매출 1조 원을 달성할 것으로 기대됩니다. 국내 건강기능식품 시장이 성장하면서 해모임 매출도 함께 증가하고 있습니다. 지난해 국내 건강기능식품 시장 규모는 2조 7천억 원. 최근 3년간 연평균 11%씩 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 네트워크 판매 기업 애터미에 독점 공급하며 안정적인 판로도 확보했습니다. 건강기능식품은 세계적으로도 성장을 거듭하며 오는 2020년이면 약 170조 원 거대 시장으로 자리 잡을 것으로 보입니다. 현재 미국, 캐나다 등 10개국에 수출하며 올해 220억 원 실적을 기록한 해모임. 나라별로 다른 건강기능식품 인증 기준을 충족하기 위한 연구개발에 힘쓰며 세계시장 공략에도 본격적으로 나선다는 전략입니다. 머니투데이 방송 유찬입니다. Okey, baik. Terima kasih Yam atas sharing video tadi. Betul. Itu ada TV di Korea lah. Di mana mereka tunjukkan kilang yang membuat begitu peningkatan dia 22 million dan sekarang ni mencecah bilion tuan-tuan dan puan-puan. Itu baru di Korea tuan-tuan dan puan. Kalau dah masuk ke 22 negara, bayangkan. Sale dia lagi hebat tuan-tuan dan puan. Okey, itu kehebatan hemohim lah. Bermaksud memang dari segi real dia, memang produknya cukup power lah. Okey, Yam nak share apa? Okey, baik. Okey, kita nak tengok bagaimana tindak balas hemohim. Bila kita makan hemohim ni, apa akan berlaku kepada kita
Jadi saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan lah. Okey, tuan-tuan ready tak tuan-tuan dan puan? Sila tag ready sikit. Nak tengok masih adakah di sini ataupun saya bercakap seorang diri. Okey. Okey, ready Puan Miza. Terima kasih masih ready untuk mendengar. Kita nak tengok apa ni Dragon Ball ni. Hari ni belajar sejarah Dragon Ball semua dah kan. Okey. Okey, baik. Terima kasih yang bagi feedback. Askam ready. Okey, terima kasih semua yang bagi feedback. Anda memang hebat, awesome. Okey, baik. Bila kita makan, imun badan kita sebenarnya kalau orang yang selalunya mendapat selalu dihinggapi penyakit ni, cepat sesama, cepat sakit ni, selalunya imun dia rendah tuan-tuan dan puan. Baik, terima kasih Ashraf. Semoga dipermudahkan, selamat sampai ke destinasi. Okey, 4%, bayangkan kita punya imun jatuh bawah. Jadi sebab itulah kita punya imun kita tak dapat nak menghasilkan untuk melawan sel-sel yang jahat, patogen yang jahat tadi. Okey, bila kita makan hemohim, contoh kita 10% di dalam badan kita, bila kita makan hemohim dia akan naikkan menjadi 80%. Contoh lah untuk bagi tuan-tuan faham kan. Okey, bila imun tu, bila meningkat dia imun dalam badan kita, apa akan jadi? Ini cerita dia. Imun ni bila dia meningkat, okey, akan keluar satu NK cell. Nama NK cell ni dia berada di dalam sumsum tulang belakang kita tuan-tuan dan puan. Sebab bila imun meningkat saja barulah NK cell ni akan keluar. Sebab tu orang yang sakit dia tak akan dapat dia tak akan mengaktifkan NK cell ni. Sebab tu orang yang selalu demam, sakit, kena kemo, orang tu dia tak NK cell dia tak akan natural killer lah. Dia killer untuk membunuh tentera jahat ni tak dapat dikeluarkan. Sebab tu kita kena naikkan imun badan kita, barulah NK cell tulang belakang susum tu baru dia akan keluar untuk memakan sel-sel jahat ni yang di luar sana, patogen, tak kira lah virus COVID pun, sel-sel yang jahat ni akan dihentam oleh NK cell ni. Dia fungsi dia untuk membunuh. Okey, faham maksud dia? Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Faham tak kenapa kita perlu makan herba ni untuk naikkan imun, barulah NK cell tulang belakang akan keluar. Keluar pergi buat apa? Dia akan attack sel-sel patogen yang jahat ni. Okey, kita tengok jelas Tuan Subuhi. Terima kasih. Nampak tak? Pertama bila kita makan yang pertama, dia ada 3 stage tuan-tuan dan puan. Bila tuan-tuan makan yang pertama, dia akan producekan back marrow kita tu, dia akan keluarkan sel yang makan NK cell. Okey, di sini NK cell akan meningkat. Okey, yang kedua, bila kita jangan jarakkan seminggu sekali begitu sebab dia tak konsisten. Apa pun kita kena konsisten. Buat atomi pun kena konsisten macam si Puchan suruh fokus kantar tu kan, bagi terbakar kertas tu. Jadi apabila kita setiap hari kita gunakan hemohim, dia akan enhance cytokine. Nanti saya akan terangkan. Bila cytokine ni dapat dihasilkan, dia akan aktifkan, dia akan hantar signal ke otak. Bila signal ke otak tu akan tahu tempat mana yang prioriti sakit dulu. Kalau signal, contoh di badan kita ada signal macam kereta tu kan, dia lampu signal rosak, dia akan perbaik repair technician di signal kereta dulu. Dia tak akan pergi ke ke gearbox lah, contoh macam itulah. Okey, dia akan repair. Contoh kalau hati yang sakit, dia akan pergi ke hati dulu, dia tak akan pergi ke lutut dulu. Cytokine ni, dan dia akan enhance. Bila kita dah setiap hari makan hemohim, apa akan jadi? Dia akan jadi satu aura yang besar di mana kita dah boleh maintaining health kita lah. Dia fleksibel lah. Maksud dia apa saja COVID datang ke, virus Omicron ke, Delta ke, apa yang datang ni saja seolah-olah macam baju kebal lah, kalis peluru, apa saja attack dalam luar pun tak akan loot. Dia ilmu kebal lah. Enhance immunity ni, malah sel-sel jahat tu dia akan tukar jadi sel baik. Macam aura Dragon Ball ni, maksud dia begitulah hebatnya bila kita maintain makan hari-hari hemohim ni. Itu hebat dan maintaining dia. Dan bila tahap ketiga ni, saya sendiri pun saya dah gunakan hemohim dari 2019, bayangkan tuan-tuan dan puan, sampai sekarang, dan alhamdulillah, bukan saya nak cakap besar, dan kita minta doa lah kan supaya demam pun tak ada tuan-tuan dan puan. Nak demam cukup susah. Dulu sekejap akan demam sesama kan. Tapi bila saya makan hemohim memang akan rasa kesan dia. Siapa yang konsisten insya-Allah akan ada kesan. Dan akhirnya yang keempat tu vitality dia immunicate. Maksud dia luar dalam pun dia akan jadi defend yang paling hebat lah. Attacking macam mana pun tahap kekebalan tu cukup tinggi lah. Jadi semua segala virus pun dia akan lawan attack. Malah dia akan
dari dalaman sini dia akan proses. Tu hebatnya hemohim kita. Okey, Yam. Okey, bagaimana NK cell makan? Okey, Yam, tolong tunjuk sikit video kita. Okey, kita tunjuk bagaimana natural killer ni dia akan keluar daripada susun tulang, dia akan makan sel-sel patogen jahat tadi. Okey. Saya kena tunjukkan bukti supaya tuan-tuan nampak kan. Tu yang gambar tadi, Yam. Okey, sementara kita masih ada masa, kita akan percepatkanlah, okey. Ada video yang tu yang warna hitam tu yang. Okey baik. Okey, nampak tak? Inilah yang berlaku apabila kita makan hemohim. Hemohim dia akan mengeluarkan NK cell daripada sumsum tulang kita. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Tapi tak ada suara. Okey, no problem. Dia akan attack tempat sel-sel, dia akan makan sel-sel yang jahat. Nampak tak? Attacking natural killer tu, akhirnya dia akan memakan sel-sel. Sebabnya kita daripada bayi lagi, sebabnya kalau orang yang ada keturunan kanser, dah umur usia 5 tahun dia ada kanser, tuan-tuan dan puan. Cuma bangun atau tidur ya. Setiap manusia dia ada kanser dah. Tetapi bangun atau tidur, bila imun kita jatuh, automatik kita punya, kalau imun kita jatuh, NK cell tak dapat keluar, itulah sekarang ni tiba-tiba orang lihat tengok kena stage 4 breast cancer, contoh tuan-tuan dan puan kan. Nampak tak? NK cell yang memakan, yang hijau tu dia memakan sel kanser, T cell pun dia gabungan daripada NK cell, dia akan memakan sel-sel kanser tadilah. Nampak tak? Ni secara mata kasar memang kita tak nampak. Memang ni gunakan teknologi yang tinggi lah untuk tengok sel darah kita bagaimana dia memecahkan sel-sel jahat ini. Itu sebab tu sel-sel kanser mati disebabkan oleh kerana meningkatkan kita punya NK cell kita tu. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau pengalaman kawan-kawan saya sendiri, kalau isteri dia tu kena breast cancer, apa akan jadi tuan-tuan dan puan? Dia terpaksa pertama ialah membuat kemoterapi, tuan-tuan dan puan. Kemoterapi ni maksud melalui suntikan. Nak buat kemoterapi pun kena ada tapak, tuan-tuan dan puan. Tapak saja bernilai 4,000. Tuan-tuan sanggup 4,000? Itu kalau nak buat tapak di bahagian dada ni. Okey, kalau tak dapat di tangan, di tapak base tu di dada, okey 4,000 nilai dia. Okey. Sebabnya kalau untuk yang kena sel kanser, barah kanser stage 2 pun, kita ni saya cerita info lah. Bila kena stage 2 pun, dia kena ambil kemoterapi. Kemoterapi ni macam mana tuan-tuan? Dia akan suntik, dia akan gunakan macam botol tu lah. Suntik masuk dalam tu, satu kemo tu bernilai RM2,000. Satu suntikan, tuan-tuan. Berapa kali dia kena suntik tu kan? 8 kali. Bayangkan 8 berapa ribu dah, tuan-tuan dan puan. Nak kena suntik tu saja 8 kali. Bila habis bila habis kemo tu, apa jadi? Dia akan mematikan sel-sel lah. Kemo ni nak untuk membunuh semua sel, termasuk sel baik. Sebab tu orang kemo dia akan jatuh paras yang paling rendah. Jadi penyakit apapun, sesama pun seolah-olah macam penyakit AIDS tu. Maksud dia tak boleh nak antibody yang kuat. Okey. Bila dah habis kemo, dia kena radioterapi. Radioterapi ni nak hentam lagi sel-sel, bayangkan kita macam splash tu kan. Nak tengok tuan-tuan, splash tu, satu splash tu 1,200, tuan-tuan dan puan. Satu splash. Berapa kali kena radioterapi? Radioterapi itu mematikan sel tu, dia 15 kali, tuan-tuan dan puan. 15 kali darat 1,200. Berapa? Tu okey, itu kedua. Belum tentu lagi sel dia mati, tuan-tuan dan puan. Untuk lagi power lagi, doktor akan tambahkan nama dia Rohela. Nama Rohela macam nama orang. Rohela ni satu suntikan RM4,000, tuan-tuan dan puan. Sanggup, tuan-tuan dan puan? Berapa kali dia kena suntik, tuan-tuan dan puan? Suntikan dia sebenarnya adalah saya rasa tak silap saya 15 kali. Baru cukup 15 kali. Itu pun tak tentu lagi. 15 kali satu suntik. Selang 3 minggu suntik. Selang 3 minggu suntik. Bayangkan hampir beratus ribu lah. Kalau kita tak jaga badan kita, apa akan berlaku bila kita kena kanser? Itu kita tak nak lah, tuan-tuan dan puan. Kekayaan yang paling berguna ni adalah kekayaan kesihatan lah. Kita tak nak kan, bila kita masuk dalam hospital, tambah-tambah swasta lagi teruk, tuan-tuan dan puan. Itu kita tak nak sel-sel kanser ni. Okey, baik, terima kasih Yam share. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, kita teruskan lagi. Di sini nampak tak hemohim dia membantu bukan setakat orang yang kena kanser. Bila dia meningkatkan imun kita, sel darah kita cantik, apa akan jadi? Orang yang membuat gym, physical strength pun, atletik ni, sebabnya memang sesuai dengan hemohim ni. Dia meningkatkan kita punya imun, sel tu aktif, dia lagi power. Sebab tu bila saya pun siapa pun, kalau tuan-tuan tengok, kalau pergi Success Academy, semua leader-leader dia akan makan hemohim bersama serentak kan.
supaya bila dia makan ni dia akan jadi bukan hyper tau, dia macam energi dia tu meningkat. Macam bukan macam saya pun saya makan kan. Okey, jadi energi tu ada. Masalah suri rumah ni yang letih, keletihan, kelesuan, yang migraine, yang ada masalah perlu sangat. Sebab fizikal mereka menggunakan terlalu banyak kan. Imun mereka sampai jatuh perlu. Okey, orang yang bekerja pejabat menghadap komputer perlu. Memang student lagi memerah otak kan, peperiksaan. Dan orang-orang yang berusia elder ni kan kena cover balik energi dia, perlu makan hemoin, bukan semualah maksud dia yang perlukan hemoin sebenarnya. Okey, next Yam. Okey, bila kita makan tadi yang saya sebut ni, bila kena kemo, sel-sel akan mati. Sel-sel confirm mati, termasuk sel yang baik. Bila sel yang baik mati, dia akan jatuh paras yang paling rendah. Jadi apa faktor penyebab? Okey, sejak okey nanti kita share. Faktor yang menyebabkan imun jatuh ni sebenarnya banyak tuan-tuan, tapi yang saya pilih 5 lah. Yang pertama saya sebut tadi kemoterapi. Jangan tuan-tuan terjebak dengan kemoterapi ni, itu tuan-tuan kena beringatlah, cegah sebelum parah. Bukan dah parah baru kita nak cegah. Okey. Bila dia parah, jatuh imun paling rendah, apa yang jadi? NK sel tak boleh aktif. Bila NK sel tak aktif, memang akan wujudlah sel kanser tadi. Okey. Yang kedua sebenarnya makanan instan tuan-tuan, segeralah berpindah ke alam sana. Sebenarnya bukan tak boleh. Kalau sekali-sekala normal, tapi kalau hari-hari instan segera, makanan segera ni tahu, makanan yang berproses, macam sosis, proses tu, daging, burger, Maggi kan. Setiap hari makan, apa akan jadi? Sebab di makanan segera tu yang banyak bahan kimia tuan-tuan, sebab dia nak mengekalkan jangka hayat dia tu. So kurangkan makanan yang segera tadi lah. Okey, bukan saya cakap ni doktor yang cakap lah. Okey. Yang ketiga, kalau tuan-tuan pergi ke nasi kandar Husin, dia ada microwave tu, tuan-tuan jangan gunakan. Minta tolong tuan-tuan puan, sebab apa? Dia ada radiasi. Nak hangatkan, faham tak? Kita masuk dan untuk hangatkan nasi kan, apa jadi? Sinaran radiasi tadi. Itu menjatuhkan imun kita lah. X-ray, tuan-tuan selalu suka pergi X-ray kan. Itu juga menjatuhkan kita punya imun ke level yang paling rendah lah. Dan yang paling banyak di dunia ni, bukan dekat di Malaysia, satu dunia, orang yang menjatuhkan kita punya imun adalah stres. Ramai yang stres. Dulu belum kahwin dia mungkin tak stres. Lepas kahwin stres, nak belanja anak, belanja dapur dan gaji pun hilang. Bila kena buang kerja stres. Kerja banyak kerja buat stres. Bos suruh buat kerja ni stres kan. Cinta pun ada yang stres, gagal. Lepas tu bila imun jatuh, imun jatuh bila stres akan mengeluarkan hormon kortisol. Kortisol ni dia akan hentam imun kita sampai tahap yang paling teruk. Sebab tu orang stres dia akan tegang leher kat sini kan. Orang yang selalu stres, tension, anxiety apa semua ni, dia akan stres, dia akan keluar hormon kortisol. Kortisol ni akan hentam imun kita yang baik tadi. Bila baik daripada 80 dia turun jadi 4%, apa akan jadi? Sel kanser yang tidur tadi dia akan bangun. Wake up. Stage 4 lah. Bila kena stage 4, kita kena buat tadi lah, kemo apa semua lah. So kita kena jaga imun kita, jangan stres, terlalu stres. Apapun pekerjaan, jangan stres tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Happy, senyum sentiasa kan. Kalau nak stres pun kita kena tukarkan kita punya mood positif. Okey, bagaimana kita nak kembalikan imun kita supaya imun kita naik ni? Okey, hemoglobin tadi dia akan naikkan. Okey, nak dengar seterusnya tak tuan-tuan puan? Kalau nak dengar lagi, kita teruskan 999. Tolong type 999, saya tak pasti ada lagi tak? Saya tak pasti. Yang datang okey baik. Masih ada. Terima kasih Jason Kwan yang dengar. Okey, Cedar Lake yang dengar. Harap faham dan jelas lah apa yang saya cerita, okay? Perspektif seorang guru kan, bukan doktor. Nanti kalau kita nak saintifik, Dr. Tajul. Saya nak cerita yang apa yang saya faham lah. Kesan dia lah, bukan saya nak kaji. Yang kaji adalah company kan. Okey, bila naik sel cytokine tu, cytokine ni dia akan aktifkan sel cytokine. Cytokine ni, ingat cytokine kita ingatlah. Cytokine ni, CYTOKINE, dia sel ni dia akan signalkan kepada otak. Otak kita ada di sini kan, otak. Jadi sel kita di dalam ni dia akan link dengan otak kita. Tempat mana yang sakit, yang priority, yang perlu di repair dulu. Badan kita, kereta kita servis 5 tahun sekali kan, 5 tahun. Kan selalu kita servis kan. Tapi adakah kita servis badan kita? Tak, kita tak servis kan. Yang sentiasa kita gunakan, kereta kita boleh servis kan, 5 bulan sekali kan macam tu. Tapi kenapa badan kita tak servis, tak overhaul?
Okey, bila kita overhaul kita punya badan, okey, hemohim yang masuk dalam badan kita dia akan naikkan kita punya NK cell tadi, dia akan repair lah. Jadi technician ni akan dihantar masuk ke tempat yang mana perlu. Kalau lutut sakit, dia akan hantar ke otak. Otak kata okey, lutut dia akan turun ke lutut. Macam S2SB dia kena terus dia attack lutut dia. Tak silap lutut kiri atau kanan tak pasti tapi lutut dia. Dia rasa sakit sangat 3 hari. Betul. Sebab apa? Sakit prioriti adalah di lutut dia. Kawasan lain mungkin tak berapa sakit. Jadi sebab tu dia repair. Ada orang dia terus pergi attack ke paru-paru. Mungkin dia ada masalah paru-paru. Dan ada orang kena gastrik, ada hari tu sampai masuk hospital, dia makan hemohim, ada kawan kan, dia makan hemohim, sebenarnya dia rasa dia ada gastrik, GERD kan. Tetapi sebenarnya dia sakit terlalu sampai masuk hospital. Bila masuk hospital, rupanya doktor menemui, rupanya bukan dia sakit GERD lah, tetapi dia ada masalah hati. Jadi hemohim ni dapat menjumpai kawasan yang paling sakit. Jadi tuan-tuan dapat tahu sebab technician ni dia akan repair mana tempat sakit. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi technician nak repair, kalau gearbox dia rosak, nak repair tak repair gearbox, macam mana kereta tu nak berjalan? Jadi kena bertahan. Kalau tuan-tuan sangat tak tahan, macam saya, dia attack terus belakang telinga. Sebab tekanan darah saya dulu selalu bangun saja dia akan sakit leher, sakit tengkuk. Sebab tu Daddy Chua bagi saya koyok dan lega kan. Bermula daripada saya masuk etomi. Sebab bila tegang selalu sebagai seorang guru, biasalah stres, disiplin apa semua, tegang leher kan. Dan belakang pinggang saya sakit. 2 tempat tu saya sakit permulaan 3 hari je. Tapi dia memang rasa sakit sangat. Ada orang makan-makan, nama dia ni adalah healing crisis. Dia mesti akan berlaku bila sistem badan kita tak normal. Kalau ada orang makan tu dia sakit kepala kan, dia pening macam hoyang-hayang tu, dia ada masalah di kawasan yang mana yang berkaitan tu lah. Ada orang makan demam, ada orang yang makan dia mengantuk sangat sebab dia terlalu overdose. Terlalu banyak sangat dia punya apa? Dia terlebih bekerja. So dia perlu rehat. Sebab tu ada orang makan dia mengantuk. Ada orang makan dia sakit tangan. Tangan ni sebab ada dulu dia pernah mengurut kan. Bila urut banyak menggunakan tangan. Tu sebab sakit tangan. Jadi tuan-tuan kena tahu, teruskan pengambilan, jangan berhenti. Maksud dia terus konsisten. 1 hari 1 secet. Kalau orang yang kuat sikit, pagi dan petang lah 2. Okey, 2 secet lah. Okey, itu yang saya nak share. Dan ada lagi yang slide-slide kita sebelum kita tutup, dan testimoni dia cukup banyak tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan type hemohim dia akan keluar semua. Testimoni apa yang ada. Okey. So sebelum kita menutup kita punya perkongsian produk pada hari ini hemohim, saya dengan berbesar hati ingin menyebutlah kat sini kita ada Puan Miza daripada Kuantan. Untuk kalau boleh dia nak share testimoni bagaimana suami dia yang nampak gambar ni kan, tuan-tuan boleh zoom lah. Seorang pesakit kanser, kanser darah, kanser lymphoma, dia pun tak tahu macam mana dia boleh dapat. Tapi yang saya pasti apa yang dia share pada saya iaitu dia ni selalu travel. Bila travel, apa berlaku tau? Bila travel, dia banyak meninggalkan bekas minuman ni dalam kereta. Botol mineral tu sebenarnya tuan-tuan, bila diterdedah kepada matahari, dia minum. Kebanyakan dia selalu minum botol mineral yang berada dalam kereta. Itu membahayakan tuan-tuan sebab dia bercampur dengan panas mengenai dengan botol plastik tu, dia akan bertukar kepada radiasi. Itu bahaya tuan-tuan dan puan. Sebab tu salah satu punca lah apa yang disebutkan oleh Ashraf lah. Okey, boleh kita minta Puan Miza untuk memberikan sedikit testimoni bagaimana dia ada sembuh daripada apabila makan hemohim. Okey, dipersilakan Puan Miza. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Saya tak on video tak apa kot. Tak apa Orang tak kenal tu nampak muka lah. Okey, tak apalah. Okey, teruskan. Puan Miza, bagaimana? Saya buka lah. Selamat Salam. Okay. Terima kasih cikgu sebab sudi testimoni suami saya. Okey, suami saya mengidap kanser limfoma tahap 4 pada tahun 2019. Jadi masa last buat transplant pada tahun 2020 tu, tahun 2020 tu, baru orang kata apa, habis buat transplant, masa tu tak try lagi hemohim. Jadi bila dia tengok testimoni daripada kawan dia sendiri, pesakit darah tinggi, cuba, lepas tu darah tinggi dia turun, baru dia start nak try hemohim lah. Jadi bila dia
Himohim. Dia sendiri rasa kebas-kebas kat tangan dia lepas pada buat transplant, kemo sebanyak 14 kali, radioterapi sebanyak 10 kali. Jadi kesan-kesan kebas-kebas kat tangan dia tu lepas himohim hilang. Orang kata sikit-sikit hilang lah. Lepas tu dia punya hormon dia pun okey. Lepas tu baru ni 10 hari bulan 2 dia jumpa doktor untuk follow up. Doktor bagi perkabaran gembira lah. Dia punya kanser marker dia makin turun. Yang tu yang paling dia nak dengar sangat lah. Daripada mula-mula dia punya kanser marker dia 201 turun kepada 178 dan baru ni dia dapat lagi rendah 158. Kira tu salah satu orang kata berita yang baik lah. Dia cuma makan himohim, vitamin C dan sekarang ni dia baru start ambil ni apa ni orang panggil? Red ginseng. Red ginseng kan. Red ginseng. Red ginseng ni pun dia baru cuba je dalam masuk 2 bulan lah. Dah masuk 2 bulan. Tapi himohim memang dia tak tinggal, memang hari-hari ambil. Dan rugilah kalau siapa tak cuba. Memang suami saya memang kalau dia tak ambil ni, badan dia memang rasa letih-letih. Lagipun dia seorang yang banyak travel. Kalau siapa tengok dia tu memang macam orang kata tak ada sakit lah. Memang dia kuat sangat travel. Jadi dengan himohim lah dia orang kata bertenaga lah. Lagi satu orang kata apa? Hari tu dia stop sekejap je. Ni gambar dia kena kayak. Dia stop sekejap je. Masa ni bulan puasa. Dia memang tak boleh puasa tapi dia puasa juga. Lepas tu dia ambil himohim 2 sachet. Jadi dia kurang ayak. Bila dia kurang minum ayak, orang kata penat lah. Dia jadi macam saya tak bagilah dia makan himohim sampai 2. Jadi dia stop sekejap. Dia stop dalam 4 hari 5 hari. Masa raya pertama dia naik kayak. Dia naik kayak. Lepas tu bila tanya doktor yang rawat dia tu, doktor kata memang orang yang lepas kemo memang akan mudah kena penyakit. Lepas pada tu memang dia tak stop dah makan himohim. Lepas pada doktor kata memang mudah kena jangkitan, memang dia pun memang kata hari-harilah makan himohim. Sebab dia menaikkan sistem imun badan kita. Bagus sangat. Itu je lah. Okey Miza, berapa kali dia ambil Puan Miza? Ambil apa? Ambil himohim masa dia kena kanser limfoma tu? Sehari? Sehari dia ambil 2. 2 kali lah. 2 hari. 2 kali. Okey. Sebelum ni dia try juga 3 tapi dia sejenis yang kurang minum air kan. Jadi nampaklah sikit kulit dia tu kering. Jadi dia ambil 2. Tapi 2 ni pun bagi dia tu okey dah lah. Lepas tu sekarang ni dia selang dengan red ginseng ni lah. Tapi memang bagus lah sebab kami kan satu keluarga kami kena demam. Tapi alhamdulillah lah. Dia seorang je. Dia seorang lah orang kata tak demam lagi. Sebab kami pesakit kanser dia tak demam. Itulah. Tu dia kata tu. Mungkin dia orang kata makan himohim kan. Lepas tu vitamin lagi. Sebab memang kami 4 beranak ni kena demam pula. Dia seorang tak kena ni. Bekerja macam biasa lah. Boleh pergi kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Miza kita atas perkongsian tadi. Nampak tak? Alhamdulillah kita doakan semoga suami Ashraf cepat sembuh dan dia makin sembuh sekarang. Dia punya sampai boleh datang ke Sungai Petani untuk main bowling bersama kita. Okay, hebat. Dulu berada di bersendirian dalam rumah. Bila orang kena kanser, dia sentiasa dia akan rasa down tau. Bila down tu, dia tak akan jumpa sesiapa. Betul tak Puan Miza? Dia tak jumpa kan? Nak cakap dengan orang pun tak boleh kan? Permulaan dia tu lah. Selepas saya pun share satu kotak kecil ni bagi
Tetapi dia tak nak cuba. Tapi Ha. mak pada Miza kan, mak pada Miza yang try dulu kan. Ha. Kita try, apa jadi Miza? Dia try okey lah, dia punya sakit celah paha tu kan. Oh, ada Lepas tu kesan lah. ada kesan. Lepas tu mula tu dia macam tak mau try lagi lah. Tapi dia tengok testimoni yang kedua kawan dia. Okey. Sakit darah tinggi tu kan. Okey. Lepas pada tu dia minta balik. Dia minta balik yang Cik Zizi bagi tu. Oh, Tapi teruskan ambil. Alhamdulillah lah. try lah, dia nak try. Lepas Dan pada dia dia betul. Dia kena kaji juga, dan kawan dia seorang membuat test lab makmal tentang 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 perubatan. Dia ada kawan di USM, dia sendiri berikan hemohim kepada kawan dia, betul tak Miza? betul. Dia bagi ni supaya dia nak pastikan supaya dalam ni tidak ada steroid ke apa benda tu kan. Dia memang betul alam semula jadilah. Memang dia test memang tidak ada langsung bahan kimia. Itu yang dia teruskan cuba kan. Pak Miza kan, betul kan? Bahan terlarang tak ada langsung lah. Tak ada langsung sebab dia boleh check. Kawan dia ada sebahagian perubatan memang dia check memang tak ada langsung lah. Dan alhamdulillah lah. Doktor pesan dekat dia, you makan apa yang you makan sekarang. Maksudnya dia tengok Ashraf punya perkembangan tu makin okey. Hemoglobin okey ya. Naik lah. Betul. Alhamdulillah lah ya. Sebab bila daripada imun dia naik, NK cell dia boleh aktif lah. Bila aktif tu yang sel-sel kanser dia dimakan oleh NK cell tadi tu, betul kan? Itu sebenarnya punca dia. NK cell dia masuk protein dalam darah tu sebenarnya. Dia attack macam tu lah. Tu hebat lah. Alhamdulillah lah, satu perkongsian yang hebat lah daripada Puan Ashraf. Ini live lah, betul ya. Bukan saya bayar kepada Puan Miza ni ya. Memang live yang sendiri. Saya pun dah berjumpa dengan Tuan Ashraf kita lah. Dan ramai lagi sebenarnya testimoni yang kencing manis, yang gout kan. Jangan kita sebutkan membantu tau. Dia bukan sebut merawat tau. Jangan kita jumpa orang, dia boleh rawat semua sakit. Tak, jangan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kena sebut membantu tuan-tuan. Jangan overclaim. Membantu ni dia naikkan imun kita. Bila naik imun, NK cell akan keluar. Itu maksud dia. Maksud dia darah kita bertindak balas. Jangan cerita makan hemohim, sakit jantung hilang, sakit gout hilang. Jangan cakap macam tu tuan. Kita jangan overclaim. Kita cerita berdasarkan fakta lah. Ramai di luar sana cerita satu produk semua penyakit boleh. kalau hebat kan macam tu kan, tapi dia membantu. InsyaAllah lah dia berkaitan dengan darah, dia bantu kita punya lah. Okey. Dan cara pengambilan ni senang saja tuan-tuan dan puan yang saya sebutkan tadi, iaitu kalau yang paling mujarab saya dengar sebelum makan, itu kalau usus dia dah clear, dia boleh ambil sebab usus kita menyerap hemohim lagi cepat. Tetapi kalau ikut yang kotaknya selepas makan, selepas makan ni itu sejam selepas makan lah. Ikut kesesuaian, ada yang gastrik dia tak sesuai lah, dia kena ambil selepas makan. Dua-dua boleh, tetapi yang saya amalkan itu selepas makan lah. Bila selepas makan, kalau sebelum makan adalah probiotik, itu lagi sesuai. Untuk dicuci dulu, bekas yang kotor tu dicuci dulu, masuk hemohim, insya-Allah dia lagi cepat dinding usus menyerap lah. Tu hebat kita punya hemohim kita. Hemohim ni memang saya rasa memang super lah. Dan Ashraf sendiri dia pun tak tinggal lah. Di mana-mana pun kalau tak nak habis dia beli terus 4 kotak tuan-tuan dan puan. Supaya takut terputus bekalan. Dia takut itu sold out kan. Jadi dia terus ambil. Macam seolah-olah ni memang dia punya memang tak boleh kawan tak boleh dipisahkan lah. Kawan dia hemohim. Semoga okey, terima kasih Tuan SB. Okey, kita doakan semoga bukan di sini saja, semua yang kawan kita di luar sana kita perkenalkan hemohim kepada mereka sebenarnya dapat membantu semua kan. Sebab tu Pak Anggi dia memang nak bantu satu dunia tuan-tuan dengan produk ajaib ni. Okey, tetapi biasalah ada doktor yang tidak faham hemohim, dia akan kata no, jangan ambil, gunakan ubat yang ni. Tapi kalau orang yang sakit kepala, teruskan. Jangan ambil bagi saya jangan ambil Panadol. Saya dah memang tak guna Panadol sebab dia akan efek kita punya, memang dia akan rasa bila menggunakan steroid tu untuk menahan saja tuan-tuan. Tapi bila produk alami, kesan dia memang bagi saya memang lambat tetapi normal. Kalau nak cepat, steroid. Sebab tu kesan dia cepat. Tetapi kalau lambat ni, tu pun kalau lambat pun cepat juga, tapi dia memberi tindak balas yang dia maksud dia bukan menahan, dia memang membantu. Kalau menahan ni macam dia menipu otak lah. Kalau steroid dia ditipu otak je. Tapi sakit tu tetap ada. Tetapi ni dia membantu melegakan kesakitan kita. Okey, itu saja saya rasa.
masa mencemburui kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak share, tapi lebih kurang masa lebih 10 minit. Tadi sebab kita terlebih sikit masa menunggu tuan-tuan dan puan join malam petang ni. Dan tuan-tuan masih berada di sini. Saya harap penerangan saya ada sikit banyak, semoga bermanfaat lah sikit sebanyak. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan, kekayaan kita yang paling penting adalah kekayaan kesihatan. Apa guna kita kaya tetapi tak kaya sihat? Kekayaan kesihatan kita perlukan, yang kekayaan kebebasan kewangan kita perlukan, kekayaan dari segi masa pun kita perlukan. Tidak ada masa pun tak boleh kat tuan-tuan dan puan. Kaya tak ada masa kan. Kaya yang seterusnya ialah kaya kesihatan. Dan kaya kecantikan dalaman dan luaran. Kita nak itu bila kita ada produk, kita hidup kita seimbang kan. Sihat pun sihat, cantik pun cantik, masa pun banyak, kewangan pun melimpah ruah. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya Pak Anggi nak bantu kita, bantu konsumer-konsumer di dunia ni untuk kejayaan pelanggan sebagai ahli Atomy. Jadi kita betul lah berada di platform yang hebat ni. Produk dia super hebat lah. Yang tiada tandingan lagi lah. Sebab ni projek kerajaan Korea tuan-tuan dan puan, bukan projek kampung kali ke, kampung apa kan. Bukan. Ini kerajaan Korea. Ini berkaitan dengan kerajaan. Tuan-tuan dan puan jangan risau. Memang teknologi kita memang teknologi yang terkini dan semua hebat-hebat dia punya produk dia, termasuk kecantikan itu saya tak boleh ceritakan lah, memang super quality lah, produk premium di dunia. Okey, saya rasa itu saja. Dan cara makan, dan kalau orang yang ada masalah ambil ubat, tidak ada masalah tuan-tuan dan puan, teruskan pengambil ubat, ubat darah tinggi, ubat apa, selang sejam supaya bukan bercampur tu jadi racun, tak. Dia nak supaya usus kita dapat mengenali. Kalau masuk serentak dia, usus kita tak dapat nak, nanti dia bergaduh kan, usus nak serap mana dulu kan. So dia kena ada jarak dia lah. So kalau yang tak berapa lalu, campurkan dengan air masak banyak ataupun bancuh dulu. Kalau tak lalu terus minum. Macam saya minum saya. Kalau yang tak biasa, campurkan dengan air cordial kan, air orange. Kalau yang tak lalu lah. Kalau rasa terlalu kuat sangat efek dia, ambil separuh, simpan di dalam peti ais lah untuk kita continue kita punya sambungan minum dia tu. Jangan berhenti tuan-tuan. Bila berhenti seolah-olah kita tak hantar technician ke dalam badan kita untuk repair. Sampai bila pun badan kita akan sakit. Jadi ibarat dua pokok lah. Okey, pokok A dan pokok B. Satu pokok A kita ada pokok, kita siram juga. Siram dia dengan air. Okey, pokok B kita siram dia juga. Tetapi kita letakkan baja. Tuan-tuan rasa pokok A atau pokok B yang sehat, segar dan dilindungi daripada serangga? Pokok A ke pokok B? Puan Syakila, terima kasih. Terima kasih semua usaha malam petang ni. Sebut malam petang pun ada orang. Alhamdulillah. Okey. Pokok A ke pokok B tuan-tuan dan puan? Puan Miza, terima kasih. Okey. Pokok yang diletakkan baja yang bagus ke atau pokok A tadi yang tak ada baja disiram? Sama juga kan? Boleh bagi feedback tak? Ya, pokok B baja. Thank you Tuan Sopawi. Betul. Pokok yang baja tu segar bugar dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Itulah sebenarnya. Kita kena jadi pokok B tadi. Kita kena sediakan boot sebelum hujan. Sebelum berlaku apa-apa kita cegah sebelum parah. Jangan tunggu parah dah nak kena potong kaki baru nak makan hemohim. Jangan tuan-tuan dan puan. Ready, sediakan peluang kedua macam Atomy ni, peluang income kedua ni. Macam tu juga hemohim, kita kena ready dengan suplemen berada dalam badan sebab kita tak mampu nak makan sayur-sayur dan buah hari-hari. Okey, pokok B ya, sedia lek, betul. Pokok B ni akan subur dan sihat dan insya-Allah dia akan dilindungi lah daripada serangga-serangga perosak dan kita akan sama-sama istiqamah menggunakan produk-produk Atomy dan alhamdulillah produk Kingstar kita ni cukup hebat. Bukan saya testimoni daripada rakan lain. Kalau tuan-tuan tak percaya, jangan percaya saya. Type Hemohim dalam Facebook ataupun mana-mana online, tuan-tuan cari sini testimoni dia. Dan tuan-tuan kena cuba. Bila tuan-tuan cuba baru tuan-tuan boleh cerita. Sebab saya mencuba lebih kurang 2009 sampai 3 tahun ni saya dah tahu kesan dia kat atas diri saya sendiri. Okey, sebab tu pertama adalah mencuba produk baru kita boleh bercerita. Okey, saya rasa situ ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada soalan-soalan lain, kita boleh tanyakan yang pakar lagi Dr. Tajuk. Saya hanya berkongsi tentang sejarah perjalanan dan kesan saja. Okey, jadi sampai jumpa lagi. Maaf kerana mengambil lebih 15 minit terlebih masa.
Okey, jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih semua yang bagi feedback yang ada pada benda anda memang cukup super hebatlah. Okey, jadi setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Okey, setiap ajakan pasti ada penolakan. Jadikan ia sebagai satu cabaran, lawan tetap lawan. Lawan sampai jadi jutawan. Jumpa anda di puncak kejayaan. Ajak. Terima kasih semua. Terima kasih Yam. Terima kasih semua yang berada dalam live pada hari ini. Terima kasih. Semoga anda dilimpahi rahmat dan diberi kesihatan yang baik. Terima kasih, Sampai Cikgu jumpa. Majid. Sama. Okey, Terima sama. kasih. Thank you very much.